Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syakirin bin Sadan bersama ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Syafiqa Masyara, Nurisma Adriana, Sazwana Amanda, Zuna Yakin dan Siti Amisha Balkis daripada kumpulan 6. Kami akan membentangkan tugas san kami berkumpulan subjek CTU 552 yang bertajuk modelisme. Tanpa membuang masa, saya akan serahkan kepada pembentang yang pertama. Istilah modernisme. Modernisme merupakan pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme yang sudah ketinggalan zaman agar sesuai dengan keadaan zaman. Modernisme ini muncul akibat daripada fahaman sekularisme yang bertapak di Eropah pada abad ke-15 hingga ke abad 17. Modernisme ini adalah bertujuan untuk menentang tradisionalisme, Bible dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman itu. Hal ini menyebabkan pemikiran modernisme ini mendatangkan penentangan terhadap agama kerana ia lahir dari pegangan sekularisme. Tambahan pula, sesetengah ajaran agama tidak sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin dibawa. Sejarah modernisme. Sejarah modernisme ini berlaku sejak abad ke-17. Tapi kita perlu tahu apa yang berlaku sebelum abad ke-17. Sebelum abad ke-17, mereka mengamalkan kehidupan berpegang kepada kitab suci sebagai panduan hidup. Namun, pada abad ke-17 bermulanya sejarah modernisme ini apabila perjanjian dengan Westphalia yang menamatkan peperangan yang telah berlangsung selama 30 tahun. Perkara ini menyebabkan konsep kebebasan beragama mula diperkenalkan. Maksud kebebasan beragama, jika seseorang itu tidak mahu mengikuti ajaran agamanya, maka ia dibenarkan. Seterusnya, pada abad ke-18, perubahan radikal dalam revolusi nilai politik, ekonomi, sosial dan agama telah pun bermula, yang mana perkara ini disokong oleh Karl Marx, iaitu untuk mengamalkan konsep kebebasan manusia dan kebolehupayaan manusia menguruskan bumi. Pada abad ke-18 juga merupakan zaman kesedaran, iaitu wujud ideologi yang mensisihkan kehidupan beragama dan mementingkan kebebasan manusia dari segala mitos keagamaan yang dianggap menindas. Maka, alternatif lain bagi menggantikan unsur kerohanian dan pegangan dan kepercayaan, wujud ideologi empirikal dan pemikiran logik dan rasional. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Di sini saya akan membincangkan tentang tokoh-tokoh pasca modelisme. Albert Camus adalah seorang filsuf, penulis dan wartawan dari Perancis. Pandangan-pandangan beliau menyumbang kepada asas fahaman falsafah eksotisme. Dalam seluruh hidupnya, bertujuan menentang falsafah nihilisme ketika masih menyelidikinya jauh kebebasan individu. Beliau merupakan pemenang hadiah Nobel dalam kesusasteraan kedua termuda selepas Rudyard Kipling dalam sejarah anugerah tersebut pada usia 43 tahun 1957. Dan tokoh yang kedua ialah John Locke. John Locke dikenali secara meluas sebagai bapa liberalisme. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan pakar perubatan Inggeris yang dianggap sebagai salah seorang pemikir zaman pencerahan paling berpengaruh. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah falsafah adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapatkan pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalisme yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal daripada rasio dan fikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau fikiran berperanan juga di dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Locke berpendapat bahawa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, fikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibarat Locke seperti sebuah kertas putih
yang kemudahannya mendapatkan isi daripada pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan pasca bermaksud sesudah ataupun selepas. Hal ini menunjukkan pasca modernisme merupakan satu sistem falsafah yang ditubuhkan hasil daripada kesinambungan era modernisme. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah British tersohor, mentafsirkan pasca modernisme kepada dua pengertian. Yang pertama, pasca modernisme merujuk kepada satu era ataupun zaman, iaitu tempoh masa yang menghasilkan matlamat semata-mata untuk berseronok dalam kehidupan. Yang kedua, pasca modernisme merujuk kepada satu sikap ataupun set minda di mana penguasaan minda membentuk dan mempengaruhi masyarakat barat masa kini. Terdapat juga fahaman istilah tentang pasca modernisme yang telah dikemukakan oleh segelintir tokoh-tokoh pemikir pasca modernisme seperti Marshall Foucault, Jacques Derrida dan juga Jean-François Lyotard, di mana pasca modernisme bersifat anarki, iaitu ketidaktertiban terhadap kebenaran dan menolak agama sebagai landasan rujukan dalam kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahawa pasca modernisme merupakan satu era yang ditubuhkan selepas keruntuhan era modernisme bagi menyebarkan sekularisme barat serta mencabar pelbagai bidang ilmu selain melaksanakan penolakan terhadap isu keagamaan dan juga kebenaran secara mutlak. Berdasarkan kajian, terdapat beberapa perbezaan pendapat daripada para pengkaji sejarah tentang kewujudan era pasca modernisme ini. Federico de Onís, seorang pengarang Belanda, dalam bukunya berjudul Antologia de la Española a Hispanoamericana, menyatakan bahawa era ini bermula pada sekitar dekad 1930-an. Manakala, menurut Louis Hofmann, Doktor of Philosophy, menerangkan bahawa selepas kejatuhan era modernisme pada dekad 1940-an, maka tertubuhnya pendominasian fahaman pasca modernisme pada dekad 1950-an. Seorang tokoh pemikir bernama Jean-François Lyotard dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1979 berjudul The Postmodern Condition, A Report on Knowledge, menyimpulkan berdasarkan kemunculan awal penubuhan era pasca modernisme yang bermula pada dekad 1930-an sebagai satu budaya barat yang skeptisisme terhadap kemajuan serta lebih meneliti terhadap naratif-naratif kecil. Kewujudan era pasca modernisme dikembangkan selepas menggantikan era modernisme bagi menyebarkan rasionaliti barat dengan bertujuan untuk menentang secara menyeluruh kebudayaan dan pemikiran masyarakat Eropah yang berakar umbi pada era modernisme di Eropah. Penyebaran fahaman pasca modernisme ini diserap ke dalam pelbagai bidang termasuk kesusastraan, pendidikan, kebudayaan, komunikasi, seni bina, muzik, sosiologi, ekonomi dan juga politik. Antara negara-negara yang menyokong pembentukan fahaman pemikiran pasca modernisme adalah India, Afrika Selatan dan juga Amerika Latin. Golongan intelektual daripada negara-negara tersebut beranggapan teori fahaman ini sebagai kontra kepada teori modernisme mengenai keterpinggirannya dari segi pemikiran dan juga budaya. Menurut para pengkaji sejarah, merungkai terhadap pandangan para pendukung pasca modernisme yang bersifat relatif dan ingin bebas daripada kongkongan ilmu, akal dan juga agama. Barat berpendapat bahawa aliran keagamaan akan menghalang proses kemajuan dan perubahan dek sifatnya yang tidak mempunyai rasionaliti dan lemah saintifik. Oleh itu, timbulnya pemberontakan dengan mengadakan gerakan sosial bertujuan untuk menyebarkan rasionaliti dan sekularisme pasca modernisme secara menyeluruh yang memperjuangkan kebebasan tanpa batas. Oleh sebab itu, pergolakan besar dalam metodologi berfikir terhadap fahaman pasca modernisme ini telah mempengaruhi dan mencabar pelbagai bidang ilmu seperti pendidikan, kerohanian, keagamaan, kesusastraan, kesenian dan juga kebudayaan. Seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri modernisme dan pasca modernisme. Ciri-ciri modernisme terdiri pada rasionalisme, budaya tinggi, hierarki dan juga individualisme.
Pertama sekali, rationalism. Umumnya, golongan modernism ini percaya kepada kehebatan akal dan menolak mana-mana pandangan dan pegangan yang tidak lulus ujian akal. Mereka juga menganggap Tuhan dan realiti hakiki dipercayai tidak wujud, malah bagi golongan yang mempercayainya juga diselimuti perasaan keraguan terhadap kewujudannya. Mereka juga begitu yakin akal rasional dan panca indera manusia yang dikatakan dapat memahami fenomena alam semesta secara berautonomi. Seterusnya, budaya tinggi. Kelangsungan sikap dan budaya golongan modernis ini telah mencetuskan satu fenomena budaya hidup yang dikenali sebagai moderniti ataupun budaya tinggi. Pada ketika itu, perkataan moden ini begitu sinonim dengan sifat keangkuhan manusia dan kejayaan dunia sainsnya sehingga menjadikan mereka lupa dan leka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya, hierarki. Kmart yang merupakan di antara pengasas budaya ini menjelaskan bahawa masyarakat manusia hanya hidup di bawah dua sistem ikatan kemasyarakatan iaitu kelas pemilik dan proletariat iaitu golongan pekerja. Wujudnya dua kelas ini bermakna terhapuslah ikatan sosial yang lain termasuk sistem kekeluargaan. Marx juga menjelaskan perkembangan manusia tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sejarah yang berterusan selagi mana sentiasa ada pertentangan kelas dan perebutan di antara golongan kaya dan miskin, hamba dan manusia bebas, tuan tanah dan pekerja, pekerja dan majikan dalam usaha menguasai sumber dan cara pengeluaran ekonomi. Akhir sekali untuk ciri-ciri modernism ialah individualism. Hasil daripada gerakan ini, tercetuslah pelbagai bentuk pemikiran dan falsafah hidup manusia. Antaranya ialah falsafah Machiavelli yang berbunyi matlamat menghalalkan cara, benar-benar telah melepaskan bebas hawa nafsu manusia. Kesan langsung dari sikap ini wujudlah wadah yang menjadikan manusia sebagai model ujian senjata-senjata nuklear, kimia, biologi dan sebagainya. Seterusnya ialah ciri-ciri pasca modernism yang terdiri pada anti-realism, budaya rendah, anarki dan kolektivism egalitarian. Pertama sekali ialah anti-realism. Nietzsche telah banyak menulis dalam buku-bukunya yang menggambarkan segala bentuk kebenaran itu wujud secara semula jadi dan sendiri tanpa memerlukan kuasa lain seperti Tuhan. Gerakan pasca modernism ini menentang segala hal yang berbau kemutlakan dan menghindari suatu huraian yang bersistematik atau pemecahan persoalan yang bersederhana dan skematik serta memanfaatkan nilai-nilai yang berasal dari berbagai aneka ragam sumber. Seterusnya ialah budaya rendah. Pasca moderniti lahir dari perkembangan moderniti yang diaplikasikan dalam realiti kehidupan. Ia bersifat satu budaya hidup rendah. Ia meresap dalam setiap penjuru kehidupan individu dan masyarakat, tersebar secara meluas, bukan sahaja melalui gaya kehidupan, malah melalui bahasa pertuturan. Tidak ada budaya yang lebih baik dari budaya lainnya. Seterusnya ialah anarki. Kehadiran pasca modernism ini telah memusnahkan dan menyamaratakan hierarki realiti, ilmu dan nilai. Dari sudut undang-undang pula, golongan ini menolak autoriti dan tradisi. Akhir sekali ialah kolektivism egalitarian. Kolektivism ialah kepercayaan dan sikap moral kongsi yang bertindak sebagai pengaruh penyatuan dalam kemasyarakatan. Manakala egalitarianism merupakan aliran pemikiran yang nikmat dan peluang kesesamaannya adalah untuk semua orang. Doktrin egalitarian menegaskan bahawa semua manusia adalah sama dalam nilai kemanusiaan yang fundamental atau status sosial. Bagi golongan pasca-modernism, tidak ada budaya lebih dari budaya lainnya. Sekian, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, kita masuk pula kepada cabaran modernisme. Cabaran yang pertama berkait dengan ontologi, iaitu orang barat yang tidak mengakui akan kewujudan seperti wujudnya ketuhanan, kewujudan malaikat dan wujudnya kejadian manusia dan juga alam semesta. Umat Islam mengalami diskriminasi dan penindasan secara terang-terangan melalui pembulian secara mental dan fizikal, gangguan seksual, ugutan bunuh dan pergaduhan yang membawa kepada kematian disebabkan pandangan modernisme ini menganggap bahawa perintah Tuhan adalah adat tradisi orang lalu yang tidak relevan untuk diguna pakai pada zaman kini. Tambahan pula kewujudan
Islam States yang dikenali sebagai IS dan juga Islamofobia menyebabkan orang barat menganggap Islam adalah agama yang agresif yang tak sepatutnya menduduki di negara mereka. Perkara ini bertambah serius apabila bekas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyekat kemasukan orang Islam di negara pemerintahannya atas alasan umat Islam memberi ancaman kepada keselamatan penduduk setempat pada tahun 2017. Cabaran kedua yang dialami setelah wujudnya modernisme ini ialah pada kemodenan sains dan teknologi. Hal ini tercipta disebabkan oleh orang barat yang menolak sumber ilmu daripada keagamaan seperti ilmu Al-Quran, ilmu wahyu dan intuisi yang berkait dengan epistemologi. Misalnya, orang barat menyebarkan pemikiran-pemikiran moden iaitu liberalisme, agama pluralisme, sekularisme serta ateisme yang bertujuan untuk menggoyahkan akidah dan keimanan kepada penganut setiap agama, khususnya agama Islam, melalui teknologi seperti media sosial. Tambahan pula, menurut salah seorang tokoh sosialis dan kapitalis yang berpihak pada ateisme, Karl Marx menyatakan bahawa setiap agama perlu dihapuskan untuk menjadikan manusia berkuasa di atas muka bumi ini. Akhirnya berlakunya kemunduran zaman Islam akibat daripada runtuhnya iman dan akidah umat Islam dalam menguasai ilmu dunia maupun akhirat. Kesan daripada pengaruh kepercayaan ateisme yang menunjukkan kepada kebebasan, kuasa dan keseronokan hidup. Cabaran seterusnya adalah dari segi aksiologi, iaitu orang barat hanya menerima pandangan yang berasaskan logik akal manusia disebabkan selari dengan pemodenan pemikiran. Mereka menolak segala ilmu kebenaran yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia atau yang melebihi batas pemikiran akal fikiran. Oleh hal yang demikian, berlakulah keruntuhan nilai etika moral disebabkan oleh hanya berpandukan kepada kebenaran dan kebatilan logik akal. Keruntuhan nilai moral dan akhlak boleh mewujudkan kepada kehidupan songsang yang disebut sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Kemasukan budaya songsang ini akan menggoyahkan keimanan dan akidah anak muda Islam disebabkan ia bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, baiklah, untuk kesan-kesan modernisme, dia ada banyak kesan-kesan dia, tapi untuk kali ini kita akan bincangkan 4 kesan saja. Ada 1 kesan baik, yang lagi 3 adalah kesan buruk. Ini kesan yang pertama adalah kesan negatif, iaitu masalah sosial dalam kalangan remaja meningkat. Kesan yang kedua adalah taraf hidup masyarakat meningkat, di mana ini adalah kesan yang positif. Kesan yang ketiga, mementingkan kekuasaan dan kekayaan. Keempat, meruntuhkan akhlak, iaitu kesan negatif juga. Kesan yang pertama iaitu kesan masalah sosial dalam kalangan remaja meningkat. Modernisme yang dibawa oleh orang barat ni dia buatkan kita umat Islam semakin jauh daripada ajaran Islam. Khususnya dalam masalah sosial, kita semakin meningkat, iaitu contohnya macam kes bully, gangsterism, pergaulan bebas, hamil luar nikah dan sebagainya. So untuk pertama sekali saya nak cakap pasal pergaulan bebas. Untuk pergaulan bebas, banyak dah dekat Malaysia ni, terutama sekali kita boleh nampak di kalangan umat Islam sendiri, pergaulan bebas tidak dapat dikawal. Akibat antara sumber yang selalu kita nampak, kita tengok YouTube, pergaulan bebas oleh orang barat memang sangatlah luas, seperti mereka boleh berdua-duaan. Tapi kita dalam Islam memang tak boleh berdua-duaan, lelaki dengan perempuan di dalam satu tempat. Contohnya kita pergi pusat membeli belah, kita nampak teman lelaki dengan teman wanita jalan sama-sama pegang tangan. Ini semua saya rasa dia dah dipengaruhi oleh budaya barat. Bukan tu saja, sebenarnya dalam Islam sendiri tak boleh kita nak ada dating-dating ni semua, teman lelaki, teman wanita semua ni. Tapi benda zaman sekarang dah jadi macam normal. Kesan modernisme yang kedua adalah taraf hidup masyarakat meningkat. Ini merupakan kesan yang positif, kerana taraf hidup masyarakat ni meningkat boleh dari segi bidang teknologi ataupun bidang komunikasi. Dalam bidang teknologi, kemunculan mesin canggih dalam pusat perindustrian sains teknologi dapat meningkatkan skala dan kecekapan komuniti kepada sistem yang lebih maju
Contohnya dalam sektor pertanian, modernisme ni dapat dilihat dari segi teknologi, di mana penggunaan traktor sekarang digunakan untuk membajak, bandingkan daripada dulu menggunakan kerbau untuk pembajakan. Jadi kita boleh lihat peningkatan teknologi di situ akibat modernisme memberi impak yang sangat positif dan memudahkan serta memajukan industri pertanian di Malaysia ini. Tetapi dalam penggunaan teknologi yang semakin maju di dalam negara juga memberi impak negatif pula kepada manusia, di mana apabila lebih banyak mesin digunakan, ia sedikit sebanyak menggantikan manusia dan secara tidak langsungnya kita akan semakin kurang bilangan pekerja dan ia akan membawa kepada pengangguran. Di samping itu, taraf hidup masyarakat juga meningkat dalam bidang komunikasi, seperti penggunaan teknologi maklumat yang senang diakses, lebih mudah ke media elektronik, dan penggunaan internet adalah bentuk modernisme dalam bidang komunikasi. Kemunculan teknologi internet ni mendorong inovasi dalam pertemuan telefon pintar. Telefon pintar merupakan kegunaan yang amat penting, tidak kira di golongan muda maupun golongan tua menggunakannya. Namun, pengaruh modernisme dalam bidang komunikasi ini juga boleh membawa kepada kesan negatif, di mana apabila teknologi internet ni semakin meluas dan semakin maju, ia juga akan menimbulkan kesan negatif, iaitu masalah penyebaran maklumat palsu kerana ianya berada di hujung jari sahaja. Kesan-kesan modernisme yang ketiga, meruntuhkan akhlak. Melalui kecanggihan teknologi komunikasi dan maklumat, fahaman pasca modernisme mementingkan manusia mempunyai kebebasan diri tanpa perlu memikirkan pendapat orang lain. Pasca modernisme ini menjadi cabaran kerana ianya telah mempengaruhi dunia Islam. Dengan berkembangnya pasca modernisme pada era globalisasi, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Dan kesan-kesan modernisme yang keempat, mementingkan kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, manusia menjadi semakin rakus dan gerojo yang tidak terbatas, menyalahgunakan kebendaan dan kekayaan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat kepenggunaan dan kebendaan ini kemudiannya menggantikan nilai-nilai moral dan akhlak manusia serta merupakan nilai-nilai keagamaan dan kekeluargaan. Penyerapan idea pasca modernisme ini ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam berlaku dalam keadaan yang halus dan tersusun, sama ada secara disedari atau tanpa disedari oleh umat Islam. Masyarakat Malaysia juga tidak terlepas daripada menerima kesan dan impak daripada idea pasca modernisme yang berlaku di seluruh dunia. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.